Assalamualaikum, saya Nurina Hanifah binti Alim Shah, nombor matrik D183-11500. Soalan 1. Sebagai pengurus kanan Jabatan Sumber Manusia di syarikat itu, saya akan memberitahu bahawa semua orang akan membuat persepsi projection sama seperti Puan Rohaya yang gelisah dan bimbang akan menghadapi suasana di cawangan baru itu. Bukan persepsi projection ini yang mana bukan saja Puan Rohaya saja yang merasai, malah pekerja baru yang baru dapat kerja dan juga orang pekerja lain akan bekerja tempat itu akan merasai perasaan gelisah dan bimbang untuk menghadapi suasana baru itu. Sebagai pekerja senior, Puan Rohaya harus membuang persepsi projection itu supaya pekerja baru serta pekerja lain mampu untuk menyelesaikan diri dengan suasana baru di tempat kerja baru dan dapat bekerja dengan suasana yang mampu membuat organisasi itu berjalan dengan baik. Jika Puan Rohaya bertindak di sebaliknya, maka ia akan membuat pekerja baru dan pekerja yang lain mempunyai perasaan takut untuk bekerja bersama di bawah satu organisasi yang sama dan tidak mampu untuk menyelesaikan diri dengan suasana baru di cawangan baru. Maksud saya, jika Puan Rohaya bertindak di sebaliknya, itu adalah Puan Rohaya membuat persepsi ekspektasi yang mana membuat jangkaan berdasarkan andaian yang dibuat-buat tanpa sebarang faktor. Ekspektasi yang dibuat Puan Rohaya adalah Puan Rohaya baru disenaraikan dalam salah satu kaki tangan yang akan bekerja di cawangan baru itu dan belum memulakan lagi kerja di cawangan baru. Akan tetapi, Puan Rohaya sudah merasakan kegelisahan dan bimbang untuk bekerja di cawangan baru itu. Andaian yang dibuat oleh Puan Rohaya itu boleh menjadi andaian yang negatif yang mampu menyebabkan pekerja baru dan pekerja yang lain berasa tidak selesa untuk bekerja bersama disebabkan oleh persepsi yang Puan Rohaya itu buat. Saya akan membantu Puan Rohaya untuk menggunakan persepsi yang Puan Rohaya wujudkan dengan memberi kesedaran yang tinggi yang bermaksud Puan Rohaya adalah seorang pekerja senior. Maka sudah tentu Puan Rohaya mempunyai pengalaman yang sangat bagus dalam organisasi dan juga seorang pekerja senior juga semestinya mampu untuk menerima apa jua masalah dan keadaan yang baru untuk dihadapi dan mampu menghadapi dengan baik. Selain itu, Puan Rohaya mampu merujuk kepada sumber-sumber yang sahih dan berkualiti dan juga orang-orang yang lebih pengalaman dalam menghadapi suasana seperti yang dihadapi oleh Puan Rohaya. Dan daripada situ, Puan Rohaya boleh berfikir secara baik dan mampu membuang andaian yang negatif terhadap masalah yang dihadapi olehnya. Puan Rohaya boleh merujuk dengan orang yang lebih mahir dalam menghadapi masalah ini, seperti pengarah syarikat itu sendiri untuk meminta pendapat dan pandangan dan serta cara untuk Puan Rohaya menghadapi masalah itu, dan daripada pendapat yang diberi, Puan Rohaya boleh mengambil dari sudut yang positif dan juga berkualiti serta mampu untuk membangkitkan semangat ketika menghadapi suasana itu untuk dibawa ke cawangan baru. Dan juga berkongsi tip atau cara dengan pekerja baru dan pekerja yang lain. Di samping itu, saya juga akan minta Puan Rohaya untuk cuba memahami perasaan pekerja lain dan pekerja baru yang mempunyai masalah yang sama seperti Puan Rohaya hadapi. Kerana apabila semua orang dalam organisasi itu mempunyai perasaan yang sama ketika bekerja, maka wujudlah suasana yang negatif dalam organisasi itu yang mampu membuat semua kerja dalam organisasi itu tidak berjalan dengan baik dan lancar. Apabila wujudnya suasana seperti itu, tidak akan ada pekerja yang mampu bertahan untuk bekerja bersama lalu meminta untuk berhenti daripada organisasi itu serta akan mencemarkan juga imej syarikat itu sendiri. Seterusnya, saya juga akan menggunakan cara The Big Five Theory, iaitu yang pertama ialah dengan menceritakan tentang tahap dan kekuatan serta semangat Puan Rohaya ketika bekerja di cawangan lama, yang mana Puan Rohaya mampu untuk bergaul dan menyesuaikan diri di persekitaran di cawangan lama dengan sangat cepat. Akan tetapi, kenapa Puan Rohaya tidak mampu untuk melakukan perkara yang sama di cawangan baru nanti? Dengan sikap ini, Puan Rohaya mampu untuk memecahkan tembok yang menjadi perantaraan antara Puan Rohaya dan juga pekerja yang lain dan mampu untuk mewujudkan suasana yang lebih produktif di cawangan baru nanti. Selain itu, Puan Rohaya perlu ada sikap openness to experience yang mana berfikir tentang tahap kreativiti dan juga mempunyai rasa ingin tahu ketika bekerja di cawangan baru serta mempunyai sikap keterbukaan untuk mempelajari perkara-perkara dan juga perubahan yang baru sama seperti pekerja lain. Soalan
Kedua, apa yang saya faham tentang kedudukan sebagai penyelia adalah penyelia ialah seorang yang melakukan kerja-kerja penyeliaan yang mana menguasai setiap kerja anak-anak bawahan. Selain itu, penyelia ialah seorang yang penting dalam sistem operasi organisasi yang mana dalam setiap organisasi pasti akan ada kedudukan atau position penyelia supaya setiap kerja dalam organisasi dapat berjalan dan dapat dipantau oleh penyelia, dan penyelia juga seseorang yang menjadi orang perantaraan yang duduk antara pihak pengurusan dan juga pihak pekerja. Penyelia menerima tekanan daripada kedua-dua belah pihak. Ini adalah kerana kedua-dua pihak bekerja dan pihak pengurusan banyak meletakkan harapan kepada penyelia selaku wakil mereka. Penyelia selalu terperangkap dalam situasi yang memerlukan kedua-dua pihak memainkan peranan. Sekaligus kerap keliru dan juga kecewa bila selalu menjadi masa kepada keadaan. Tugas penyelia pula ialah mengawal selia anak bawahan ketika operasi organisasi berjalan supaya tiada masalah yang timbul dan juga tiada kecelakaan yang berlaku kepada anak bawahan yang boleh menyebabkan kesusahan kepada pihak pengurusan. Selain itu, penyelia perlu memastikan operasi organisasi berjalan mengikut waktu yang telah ditetapkan supaya tiada isu yang timbul kepada pihak pengurusan dalam urusan yang berikutnya. Penyelia juga perlu membuat penjadualan kerja bagi anak bawahan yang mana perlu adanya jadual kerja yang menunjukkan seseorang pekerja itu perlu datang ke tempat kerja mengikut waktu dan hari yang telah ditetapkan oleh penyelia supaya operasi organisasi berjalan dengan baik dan pekerja yang perlu berada di dalam organisasi mencukupi untuk menjalankan operasi organisasi. Peranan penyelia pula ialah mewakilkan pihak pengurusan kepada pihak pekerja, yang mana apa-apa info dari pihak pengurusan, penyelia harus menyampaikan kepada pihak pekerja dengan betul dan dengan detail. Penyelia seharusnya menyampaikan info-info tersebut dengan betul tanpa tiada info yang tertinggal agar pekerja memahami dengan kehendak pihak pengurusan organisasi. Selain itu, penyelia harus mewakilkan pihak pekerja kepada pihak pengurusan pula. Mana pihak pengurusan harus masuk campur dalam menyelesaikan masalah yang tersebut dengan cara yang baik, seperti ada masalah ketika bekerja di bahagian sekian-sekian. Penyelia harus mewakilkan pihak pekerja untuk memberitahu kepada pihak pengurusan. Seterusnya, penyelia harus menjadi contoh kepada pekerja yang mana setiap gerak-geri atau cara penyelia buat di dalam organisasi perlu ada side yang baik dan mampu untuk diikuti oleh pekerja lain supaya pekerja lain selesa untuk bekerja bersama, dan sekiranya tingkah laku penyelia lakukan adalah buruk, maka pekerja akan memandang rendah terhadap kapabiliti seseorang penyelia itu sendiri. Sekian, terima kasih.